Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Testing, testing. Hello. Sekejap, cuba kau masuk Zoom boleh dengar tak? So boleh dengar eh? Waalaikumsalam Abah, dengar. Okay. Alright, semua nampak chart yang saya tunjukkan tak? Dekat skrin. Semua nampak chart dekat skrin? Alright, kalau kita tengok tadi pukul 9.30 tadi ada news PPI ada news PPI. Siapa tak tahu pukul 9.30 tadi ada news PPI? Ini chart yang shadow ni. Okay, ini adalah kesan daripada news PPI pukul 9.30 tadi. News PPI 9.30 malam tadi. Boleh tak? Okey, kita kasih rakan-rakan lain masuk dulu. Siapa kat dalam ni? Kita ada MHF, Wan Hazim, ada Arin, ada Ad, ada Halim, Amirul. Yang lain? Guys, kalau siapa yang ada masuk dalam live ni, boleh tak tulis dekat komen lokasi korang. Katakan Johor, KL, Selangor, Kok Diang, Gowan, Negeri Sembilan, Pontian, Farid, Mumazaini, Afiq, Kuantan. Alright, tepat jam pukul 10 malam. KB, Bukit Mertajam, Taiping, Kamarul, Alustak, Alex Taiping. Arin cakap gol dah dapat 80 pip news. Jom layan Dow 30 pula. Alright. Okey, untuk pengetahuan korang, 2023 ni, ini adalah first live trade saya dekat Zoom meeting. Zoom webinar. This is first. Syafiq Haris, orang BM juga tapi duduk cyber, Bukit Mertajam. I see. Cyber kat mana tu? Saya pun kat cyber ni. Syafiq Haris. Aren Shah Alam. MHA penawar bah. Syafiq Haris, saya orang paling rapat dengan Cikgu Iman. I see. Cikgu Iman pun kat cyber juga Guys, suara saya boleh dengar clear You guys boleh dengar suara saya clear? Loud and clear? Okay, clear. Alright.
Amirul Kelebar, lama tak dengar suara Abah. Sekarang korang boleh dengar. Okay, saya tengah buy sekarang ni dekat Dow Jones. And ini pattern market sekarang ni. Sebentar Padam dulu line ni. Okay, saya nak pergi ke time frame weekly. Okay, saya nak pergi ke time frame weekly. And based on weekly punya time frame ni, apa yang korang boleh predict on the market punya structure? MHF dah fully recovery ke Abah kesihatan tu? So far so good, Alhamdulillah. Kesihatan semakin baik. Hari tu je terkejut sikit Hari tu je terkejut sikit. Anyway, terima kasih kepada yang mendoakan saya. Okay, yang bagi kata-kata semangat semua. Saya sangat hargai. And saya dahulukan dengan ucapan jutaan terima kasih semua. Alright. Back again on the weekly time frame. On the weekly time frame. Saya galikan dulu ni. Alright. Okay, semua masih follow? Semua masih follow? Saya nak tunjukkan on the technical view dulu On the technical view. Based on weekly time frame, kalau korang nampak kat sini, price berada kawasan resisten atau support. Price sekarang ni berada dekat kawasan resisten ke kat support. Mungkin saya boleh marking. Okay. Saya boleh marking kawasan ni adalah kawasan resisten. And then yang bawah ni saya consider kawasan support. So sekarang price dekat zone support ke dekat zone resisten? Siapa boleh share? Tak kisah korang boleh jawab apa saja. On the weekly time frame So kita boleh identify this is a resistance. Okay. This is resistant. Semua setuju ini kawasan resistant. Ingat weekly time frame. And then ini adalah kawasan support. Betul, resistant dah ambil. Okay, ini kawasan support. Alright. So based on technical punya view, kita dah dapat identify kawasan resistant and kawasan support. Semuanya setuju, betul tak? And saya masih hold buy ni, okay. Saya just nak share kenapa saya buy. Okay, saya nak masuk lagi satu. Ini deposit tak banyak lah, deposit $50 je. 50 pound. Saya deposit 50 pound kat sini. Alright. Saya nak share view on the technical dulu View on the technical. Daripada time frame weekly ni, apa yang saya nampak? Ada possibility. Okay, ada possibility price boleh pergi ke harga 35. Okay, boleh pergi ke harga 35. Kalau saya marking harga 35, 35 tu dekat sini. Okay, harga 35. Yang pertama. Okay. Semua nampak 35? And then the highest resistance yang saya boleh marking kat sini adalah pada harga 35,500. Okay, dekat situ. Kalau kita nampak ada peaknya kat situ ada kat kawasan ni ada peak dia.
this is a first resistance, and then this is a second resistance on the weekly time frame. Okay, kenapa saya buat predictions yang price boleh sampai ke harga tu? Ini based on saya punya overview, betul atau silap, saya pun tak tahu, tapi saya ada keyakinan yang price boleh sampai kat situ. Tapi kita pun harus sedar juga kan, kalau kita membuat sesuatu predictions based on technical saja, benda tu tak cukup tau. Benda tu tak cukup. Jadi saya nak explain kat korang kenapa saya menjangkakan price boleh sampai ke harga 35, 500 dan pada harga 35,000 ni. First, ini adalah kawasan BRN, okay? Inilah kawasan BRN, iaitu big round number. Okay. Big round. Semua masih follow saya? Kalau masih follow, say yes. Type yes. Okay, inilah kawasan big round number. BRN, big round number. Okay. Jadi ini kawasan resisten yang mana saya tandakan harga 35,500 dan 35,000 sebagai kawasan BRN. Okay, semua masih follow Semua setuju kalau saya cakap yang zone yang saya marking tu adalah zone resisten untuk time frame weekly. Semua setuju? Sebab based on technical kalau kita tengok memang dia dah sampai area resistant. Tetapi saya nampak ada satu lagi resistant dekat atas tu yang ada possibility price boleh sampai. Now, kenapa saya cakap price boleh sampai? Yang pertama ingat kita dah study based on technical TA. TA ni technical analysis TA yang pertama, okay? Yang pertama TA dia apa? Weekly weekly resistance. Okay. Yang kedua, ada kawasan BRN, big round number. Okay. Yang ketiga, okay, CS structure. Yang ketiga, CS structure. CS structure ni maksudnya candlestick punya structure yang sedang terbentuk. Okay, ini based on TA, maknanya technical analysis. Now, saya nak pergi kepada FA pula. FA adalah singkatan untuk fundamental analysis. Yang pertama, kenapa buyer ada potential buyer akan menguat. Sebentar ya guys. Guys, semua boleh dengar lagi suara saya? Semua boleh dengar lagi tak suara saya? Tadi macam mic terputus. Okay, boleh Alright. Okay. FA-nya adalah positive CPI data. Okay. CPI data baru-baru ni memberi gambaran yang positif yang mana inflation berjaya diturunkan. Okay, data inflation berjaya diturunkan. Maknanya inflation, kadar inflasi kadar inflasi tu berjaya dikawal. Inflation persen turun.
That's why ada positif daripada investor punya behavior. Jadi market ada sedikit menaik. Okay. Yang ketiga, okay. Yang ketiga, siapa boleh jawab yang ketiga ni? Apa lagi yang menyebabkan buyer sekarang masih kuat? Siapa boleh jawab? Atau bagi pandangan, buah fikiran. Bagi buah fikiran. Tak ada siapa-siapa yang nak bagi buah fikiran? Potensi Fed less aggressive. Amirul. Okay. Other than that, ada pandangan lain? Okay, baru-baru ni, 8 hari bulan lepas, 8 hari bulan lepas, saya difahamkan, saya difahamkan dan kebetulan time tu ada rakan daripada negara jiran kita iaitu Singapore bagi tahu dekat airport Changi penuh sesak. Kenapa? Dia kata dia datang KL, dia ada jumpa saya sehari sebelum saya jatuh pengsan. Ada rakan daripada Singapore datang, dia nak belajar trade and dia bagi tahu dekat border, dekat Changi, Singapore punya airport sesak. Amirul cakap China open balik ke bah? That's the answer yang saya mahukan. Itulah fundamental yang kita perlu ambil kira sekarang. China reopen borders in final farewell to zero COVID. Guys, 8 hari bulan lepas, kerajaan China dah buka border diorang. Dan warga China dah boleh keluar ke negara lain. Dan korang tahu tak? Singapore boleh consider as a second country for China people. And because of China buka border and dia open balik border dia, start daripada COVID 2020 tu, 8 hari bulan lepas adalah hari pertama China open border dia. Lebih 2,000 orang, 2,000 warga China sampai ke Singapore. Dan kita perlu sedar yang Singapore, itu baru cerita Singapore. Singapore adalah hub perniagaan utama di Asia untuk businessman China. Malah ekonomi Singapore start daripada 8 hari bulan hari tu naik dengan mendadak dengan kehadiran warga China ini. Jadi guys, another reason yang mana market ada potential boleh membuat kenaikan adalah because of China dah open border mereka. Sebab kita perlu sedar China adalah kuasa besar untuk business. Jadi bila warga China, maknanya dia dah buka balik border, sama sekali menunjukkan bahawa dia dah sudi menerima kemasukan bisnes baru dan rakyat China pun boleh ke negara lain untuk buat urus niaga. Jadi sudah pastilah ekonomi ada sumbangan kepada ekonomi daripada pengaruh warga China ini. Jadi China open border.
So based on these three fundamental analysis ni, saya menjangkakan ada potential market boleh membuat sedikit lagi kenaikan untuk sampai pada harga yang saya marking tu. Okay, kenapa saya cakap dia boleh sampai harga tu? Sebab ini prediction saya based on data-data yang sebelum ni. Sebab korang kena take note tarikh ni, okay? Kena take note tarikh ni 2 Februari. Okay, 2 Februari 2023 pukul 3 pagi 3 AM FOMC news. Semua tahu tak? Semua tahu tak pada 2 hari bulan ni ada news, okay, ada news daripada Federal Reserve berkenaan dengan interest rate. Semua take note? Semua take note? Jadi kalau kita buka website, kalau kita buka website ni, okay, kalau kita buka website Forex Factory, saya ambil rate, saya ambil central bank, saya ambil USD saja, saya apply filter. Okay. Okay, ingat tarikh ni 2 Februari, hari Khamis, 3 pagi. Kat sini dia tak bagi tahu lagi dia tak bagi tahu lagi data, fund rate ni tak bagi tahu lagi. Cuma sebelum ni rate tak berubah Cuma apa yang Fed projection untuk this year, okay, economic trading, korang pergi kat economic trading, pergi dekat bahagian interest rate pergi dekat indikator ni, pergi dekat interest rate. Semua nampak saya punya screen tunjukkan trading economic. Kalau nampak, korang type trading economic. Nampak chart? Oh, tak nampak Oh, sebentar sebentar. Sebentar. Okay, nampak tak? Sekarang nampak apa? Okay, sorry Okay, tadi saya share pasal China reopen borders in final farewell to zero COVID. Kau bayangkan, dia orang buka border ni macam farewell party dia buat. Okay, Hong Kong ni 8 hari bulan travelers stream into China by air, land and sea on Sunday. Many eager for long await reunions as Beijing open borders that have been all but shut signs since the start of COVID-19 pandemic. Daripada awal COVID-19 tu, hari tu baru dia buka. So after 3 years, mainland China open sea and land crossing with Hong Kong and a requirement for incoming travelers to quarantine, dismantling a final pillar of a zero COVID policy that has shielded China 1.4 billion people from the virus but also cut them off from the rest of the world. Maknanya Beijing dah open border. And then second saya share pasal ni, okay, 2 Februari pukul 3 pagi, hari Khamis, ada news daripada FOMC. Sorry, news FOMC daripada Federal Reserve, Federal Open Meeting Committee, yang mana Federal Fund Rate ini akan menjadi topik utama kita, yang mana
Based on interest rate decision atau interest rate projection US pada tahun 2023 ni, kita pergi dekat tradingeconomy.com, pergi dekat interest rate, pergi dekat Amerika, okay, kita pergi dekat United States. Jadi dekat sini dia ada bagi beberapa data, beberapa bahan bacaan yang kita boleh jadikan guideline untuk 2023. Guys, bagi saya this is a very very important. Sebab apa very very important? Because all the projection yang dia dah bagi kat sini ibarat menjadi satu indikator paling penting kita untuk permulaan 2023 ni, sebab dia dah bagi tahu directly apa yang dia nak buat untuk tahun 2023 ni. Jadi kalau kita tengok baca ke atas ni, kalau kita baca ke atas ni, dia cakap price stability is the bedrock of healthy economy and provide the public with immeasurable benefit over time. Bla 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 bla. Okay. Cuma ayat yang kita nak take note dekat sini adalah dia cakap in the short term as we raise interest rate to slow the economy. Faham tak ayat ni? Semalam actually saya dah ada update dekat saya punya Facebook berkenaan dengan ayat ni. Ayat ni Jerome Powell yang bagi tahu. Okay, the chairman said in prepared remark for the panel discussion in Stockholm. Jadi kita perlu sedar dia dah bagi tahu dah. In the short term, maknanya dalam masa singkat kami menaikkan interest rate untuk mengurangkan pergerakan ekonomi. Okay, untuk slowkan ekonomi. Jadi kita perlu faham kat sini, dia dah bagi tahu dah. Naik interest rate naik, ekonomi akan slow. Ini adalah indikator daripada central bank satu dunia yang mana bila kadar inflasi itu terlalu tinggi, instrumen pertama yang diorang akan gunakan, maknanya mekanisme pertama yang diorang akan setting adalah interest rate. Jadi mereka akan menaikkan interest rate untuk slow downkan ekonomi supaya kadar inflasi itu menurun. Kenapa dia naikkan interest rate kadar inflasi ini menurun? Kerana pada tahun 2020, inflasi pada tahap yang sangat rendah. Tetapi oleh kerana COVID-19, satu dunia terpaksa menurunkan interest rate yang mana US pada ketika itu interest rate-nya pada kadar 0.25. Ni korang boleh tengok kat sini, 0.25 Saya ambil 5 tahun, okey, tahun Mac 2020 daripada 0.75 sampai okey, ni 0.75 and then yang kat sini 0.25. 0.25%. Yang ini 0.75. Dan saya masih ingat pada ketika dia menurunkan interest rate pada kadar 0.25 ni, dia dah bagi tahu satu dunia yang mana Federal Reserve terpaksa menurunkan interest rate pada kadar 0.25 atau time tu dia bagi tahu Fed set interest rate near to zero to support economy recovery. Nampak tak? Bila dia turunkan interest rate, ekonomi akan berkembang maju. Maknanya kadar pertumbuhan ekonomi akan drastically meningkat. Okay? Kerana time tu market jatuh. Okay? So, satu dunia central bank menurunkan interest rate pada kadar yang rendah untuk support ekonomi punya movement. Dan oleh kerana pertumbuhan ekonomi yang sangat-sangat hebat ni, ianya memunculkan kadar inflasi yang tinggi. Maknanya kita spend duit, kita beli tu, kita beli ni. Dan kalau kita lihat, masa COVID-19, memang kita kena lockdown. Memang kita kena quarantine, kena lockdown. Tetapi sedar tak sedar, okay, kita berbelanja dalam kapasiti yang berbeza. Okay, kita berbelanja malah lagi lebih daripada kita berbelanja sebelum COVID. Kita panic buying,
Okay, kita panic buying, kita beli makanan secara berlebihan kerana kita takut kurangnya makanan. Betul tak? Korang sedar tak benda tu? Kita shopping online lagi, betul Farid? Okay, Farid Momazani cakap shopping online. Jadi kerana aktiviti-aktiviti yang dilakukan oleh kita dan satu dunia dengan pula kadar inflasi, kadar interest rate yang rendah, ianya menjadikan pertumbuhan ekonomi yang sangat-sangat hebat. Dan kerana pertumbuhan ekonomi yang sangat hebat inilah kadar inflasi naik secara mendadak. Dan hari ini, sekarang ini, pada awal tahun 2022 hari itu, awal tahun 2022 hari itu, US mula menaikkan interest rate. Ini kali pertama, ini kali kedua, ini kali ketiga, ini kali keempat, ini kali kelima. Selepas 2022 ni, US menaikkan interest rate 5 kali. 5 kali dia membuatkan kenaikan interest rate. Dan tadi kita dah dapat satu bahan bacaan kita dah dapat satu bahan bacaan yang mana kenaikan interest rate ni, kenaikan interest rate ni adalah untuk slow downkan ekonomi. Jadi bila kita baca benda ni, dia slow downkan ekonomi, samalah juga artinya untuk kita faham bahawa market Wall Street, especially Dow Jones, akan merundum. Maknanya tak ada lagi satu tone atau satu noise, satu bunyi yang menunjukkan market boleh fly to the moon atau market buat new all-time high. Apatah lagi dengan, kejap saya padam sekejap yang ni. You guys understand tak apa yang saya cuba sampaikan? You guys faham tak apa yang cuba saya explain? Sebab tadi saya dah cakap pasal technical, now saya nak share pasal fundamental. Supaya kita jelas apa yang boleh kita buat untuk 2023 ni. Supaya kita tak terlepas. Semua faham tak? Daripada awal tadi saya explain sampai sekarang ni, semua faham tak? Okay, ditambah pula dengan, guys, kalau korang alert, masih follow lagi, komen dekat ruangan komen kalau korang faham, ada pertanyaan ke apa ke. Dan sambil tu saya sambung, okay, Powell comment focus on central bank independence and we were short of detail on the incoming interest rate decisions. Okay, the Federal Reserve raised the Fed fund rate by 50 BPS. 50 BPS ni 50 basis point to 4.25 during the last monetary policy meeting in 2022. Ini benda yang paling penting bagi saya untuk korang jadikan rujukan. Okay. Apa dia cakap? Fed official also have signal their intention to lift the rate above 5% in 2023 and keep it throughout the year. Maksudnya di sini, okay, Fed official ni dia punya pegawai-pegawai Fed lah. Okay. Memberi satu signal, okay, yang mana mereka ada keinginan, intention untuk menaikkan interest rate pada kadar lebih, okay, di atas paras 5% untuk tahun 2023. Dan mereka akan meletakkan interest rate pada kadar atas 5% ni sepanjang tahun ini. Okay, sepanjang tahun ini. Jadi, now, interest rate adalah pada kadar 4.5 guys. Interest rate sekarang ni pada kadar 4.5. 5% dekat atas ni. Okey, 5% dekat atas ni belum jadi lagi. Tapi inilah perancangan mereka yang mana saya jangkakan pada 2 Februari ni Fed akan menaikkan lagi interest rate.
Okay, Fed akan menaikkan lagi kadar interest rate. Okay, market dah on bah. Oh, market dah on. Sekejap market dah on. Bentar. Okay, market dah on nampaknya. US market dah on dah pukul 10.30. Maknanya volatility market dah masuk ni. Market akan rancak kerana US market dah open. Kau nampak tu pergerakan dia. Punya laju. Turun laju, naik laju. Cuma of course lah, saya nak dia naik lah sebab saya tengah buy ni. Okay, sambung balik. Saya sambung balik tadi Saya sambung balik. Mana tadi? Sekejap. Saya sambung balik kita punya analisa ni. Okay, jadi kita dah dapat satu rujukan tak guys? Maknanya sekarang ni 2023 Fed cakap dia nak letakkan interest rate di atas paras 5%. Dan dia akan letakkan rate ni sepanjang tahun ni. Maknanya nak letak set atas 5%. So sama juga apa yang kita boleh faham, maknanya tak ada lagi signal dia nak turunkan interest rate. Betul tak? Betul tak? Dengan ayat ni, maknanya dia tak ada lagi signal dia nak turunkan interest rate. Setuju tak? Jadi, dia nak naikkan lagi interest rate. Bila dia nak naikkan interest rate, tujuan dia apa? Untuk slow the economy. Untuk slowkan ekonomi, untuk make sure sebab Fed punya target, dia nak letakkan inflation pada paras 2%. Okay, dia nak letakkan interest rate pada kadar 2%. Sorry, dia nak letakkan kadar inflasi pada kadar 2%. Interest rate pula. Interest rate dia nak letakkan pada atas paras 5%. Jadi guys, 2023, source, okay? Rujukan ni daripada Federal Reserve. Jadi saya menjangkakan ada potential, okay, ada potential market akan jatuh lagi pada 2023 ni. Itu tak masuk lagi dengan news-news yang sedang berlegar sekarang ni berkenaan dengan 2023 punya recession, okay? Kejatuhan ekonomi dunia. Cuma apa yang Fed terangkan ni, kita boleh jadikan satu rujukan bahawa 2023 signal daripada Fed ni lebih merujuk kepada market akan jatuh. Nah, bila kita pergi kepada chart dan saya lihat pada time frame yang besar, weekly time frame, that's why saya menjangkakan, nampak, saya dah bagi dah. Saya dah ni yang hari tu saya ada buat live kat Facebook. Okay. Saya dah letakkan apa ni, sell limit pada harga 35,500 hingga 35,000 ni. Maknanya sepanjang harga ni saya nak letak sell limit. So jangkaan saya, there's a potential possibility market akan sampai kat sini. Okay, and then baru dia terjun. But again, this is just a forecast daripada pengamatan saya. Selebihnya tu market yang akan tentukan. Cuma saya ambil all this point based on technical punya analysis dan fundamental punya analysis. Jadi saya rasakan andai kata ada kenaikan berlaku pada interest rate nanti ni, okay? Contoh interest rate memang dinaikkan tapi tiba-tiba market terbang. Saya jangkakan that's the limit. Okay? Malah untuk price break this level, untuk break harga 37 ni, saya rasa itu satu perkara yang luar biasa dengan Fed punya projection yang diorang tengah plan ni. Sebab untuk market fly to the moon, dia memerlukan satu fundamental yang cukup kuat.
terutama daripada central bank. Apatah lagi polisi Fed sekarang ni dia nak menaikkan kadar interest rate. Jadi saya merasakan kejatuhan market tu lebih dekat daripada kenaikan. So guys, you have any idea untuk 2023 punya decision? Apa yang you guys nak entry? Kita kena sedar this is permulaan. Okay, kalau saya nak ambil chart, ini adalah permulaan 2000 dekat atas ni harga 36. Okay, ini adalah peak untuk tahun 2021. And then price drop. Okay. 2 tahun price drop. And then naik kejap. Ini pun naik since daripada good news about interest inflation. And then come over, okay, in the future dengan apa yang Fed cuba lakukan, dia dah buat satu retracement kat sini, and there's a possibility boleh berlaku penurunan lagi pada tahun ni. Jadi fokus saya sekarang lebih kepada nak sell lah. Walaupun sekarang ni saya tengah buy, okay, sebab saya menyangkakan buying power tu masih lagi wujud at this moment. Dan the maximum dia boleh pergi pada harga 35,500 hingga 35,000 ni. Okay, so kalau price berlega-lega dekat kawasan ni, saya akan set sell limit ataupun instant, whatever. Dan kita boleh letak kita punya risk pada harga di atas harga 35,500 ni. Itu saya punya prediction untuk tahun 2023. Dan kalau betul benda tu berlaku guys, saya yakin kita boleh dapat menikmati beribu-ribu pips kalau kita dapat hold daripada atas, insya-Allah. Okay, so far any questions, any other question untuk perkongsian saya? Hazim Haikal, Assalamualaikum abah yang semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hazim, apa khabar? Apa khabar orang Penang? Ada apa soalan guys? Sekarang nampak market sideway Sideway. Lama juga ni dia sideway ni. Ini time frame M5. Petang tadi dia naik. And then sekarang ni tengah sideway. All the way. Ziha, salam abah. Lama tak tengok abah Zoom. This is my first Zoom for 2023. Dan sekarang ni saya tengah buy Dah SL tak abah? Yang ini saya tak open, saya SL, saya open lagi Sebab ni pun saya masuk alus je ni, 1 sen je saya masuk. Buat rasau-rasau guys. Buat rasau-rasau. Okay. 10.40. Now dengan market movement macam ni, okay, saya nak, sebab ramai tanya saya, bah. Ramai orang PM saya. Dia cakap, bah, nak scalping 10 pip dekat Dow Jones, senang tak? Okay, saya ambil contoh Saya ambil ni order. Saya try lah masuk 10 sen Masuk 10 sen. Saya nak $1. Saya nak scalping 10 pip. Saya buy. Okay, saya buy sini. Okay, sampai sini 10 pip. Okay, sampai situ 10 pip. Kita tengok berapa lama dia boleh dapat. Ataupun saya mengalami floating. Okay, saya letak instant order 10 sen saya letak tadi. Maknanya 1 pip 10 sen lah. Okay, yang ini Tadi saya masuk 10.41. Sorry. Maknanya 1 minit saya masuk. Okay, settle guys. Dah dapat dah $1. Dah dapat dah $1.
Okay. Ni, nampak ni. Save as report, custom period. Saya ambil today. Nampak guys? $1, 8 sen. 1 minit, 10 pip. Jadi, kadang-kadang nampak sangatlah macam overconfident sangat kalau kita cakap mudah. Cuma dia terlalu laju Okay, kita cuba lagi ambil $1. Okay. Saya masuk 10.42. Kita tengok. Boleh dapat tak 10 pip? Sebab dia tanya nak scalping 10 pip. Saya cakap Dow Jones ni 10 pip. Dia hembus je. Sebab dia sangat laju. Dia nak pergi 10 pip laju. Saya masuk 10.42 tadi Kita tengok. Boleh tak dia hit TP 10 pip yang saya letak kat atas tu? 10.42 saya masuk Guys, settle. 1 minit 10 pip. Kau nampak tak? So cerita dia boleh. Kan? Dan benda tu mudah kalau korang dapat entry position yang macam sekarang ni market direction bagi saya dah nampak clear yang mana price there's a potential naik lagi. Okay. So nampak. Hari ni saja dah 2 kali. Oh, dia tak sampai. Oh, ni mesti ada apa ni perbezaan. Tadi saya set $1, dia dapat 89 sen je. So cerita dia nak dapat 10 pip tu, kalau orang Indonesia bilang gampang aja. Jangan kata nak dapat 10 pip, nak loss 10 pip, Dow Jones ni gampang. Nak bagi kau orang loss senang, nak bagi kau orang murung senang, nak bagi kau orang happy pun senang. Yang penting macam biasa, okay, whatever market punya analisa yang korang baca, yang korang dapat apa semua, risk dalam market sentiasa ada. Kau tengok baru cerita pasal buy tadi, sekali dia datang, kau tengok sekali seller datang, nampak. Kau nampak. Hadri, candle dummy satu, lama tak tengok. Nak candle dummy. Gawan, gampang Endon, bila biru gampang, Melayu bila merah. Gampang ajar kan? Jadi, trade Dow Jones ni memang orang kata satu instrumen yang cukup mampu memberi pengalaman yang berbeza Apatah lagi kalau orang tu dah ada pengalaman trade instrumen-instrumen lain, dia pergi ke Dow Jones, dia akan rasa satu fenomena yang berbeza sebab pergerakan Dow Jones, movement dia, volatility dia sangat-sangat volatile. Tapi kita manfaatkan dengan apa yang kita belajar, apa yang kita faham. Dan bagi saya cuba memahami instrumen ni daripada segala aspek. Kita kena faham kenapa dia jatuh, kita kena faham kenapa dia turun, kita kena faham 30 komponen yang ada dalam Dow Jones ni, bisnes dia apa. Kita kena faham US punya projections. Jadi, kita memahami Dow Jones ni daripada segala aspek. Dan yang saya cukup berminat adalah kerana saya hanya perlu fokus dengan satu negara sahaja, iaitu US. Dan saya hanya fokus kepada currency USD sahaja sebab currency USD lah yang memberi pengaruh kepada instrumen Dow Jones ni. USD kuat ke, USD lemah ke, dan Federal Reserve punya polisi, interest rate naik, interest rate turun, CPI data, company yang ada dalam Dow Jones ni semua. Jadi benda-benda ni semua cukup jelas. Saya jelas dengan technical, saya jelas dengan fundamental, dan the rest of activity trading
hanyalah based on kita punya kefahaman kita dalam market ni, okay, kefahaman kita dalam technical analysis, dan of course lah dengan kita punya risk management yang kita sedia untuk letakkan. Kau dah nak full margin ke, kau nak apa ke, silakan. Sebab semua risiko dalam bidang ni adalah di tangan masing-masing. Halizan Asmat, ya betul. Saya beralih dari gold ke Dow Jones. Lain macam. Kita bukan nak cerita instrumen ni hebat. Bukan. Kita nak cerita yang mana bagi saya, okay, saya berkongsikan instrumen ni kerana instrumen ni cukup jelas dia punya penerangan. Maknanya kita faham instrumen ni apa. Kita faham kenapa dia jatuh. Kita faham kenapa dia naik. Dan benda yang cukup mudah adalah saya hanya fokus satu instrumen dan satu negara tanpa perlu saya macam contoh, okay. Kalau saya trade Euro USD, saya kena study dua buah negara. Mana yang kuat, mana yang lemah. Saya kena study dua polisi, dua buah negara. Jadi, saya tak dapat satu orang kata kefahaman yang begitu jelas. Dan mungkin banyak elemen-elemen teknikal yang akan terpaksa saya gunakan kerana fundamentalnya agak sukar untuk saya fahami. Berbeza dengan instrumen ni, bagi saya fundamental dia cukup jelas dan apatah lagi buka saja Google, macam-macam yang saya boleh dapat, data-data yang saya dapat, sebab semuanya straightforward. Wah, ini dia ding-dong kat sini je. Sideway kat sini je kan lagi tadi ni. Dekat zone ni je dia sideway ni. Nak naik ke nak turun. Ini kalau salah satu break ni, there's a direction lah. Okay, any question? Ada apa soalan? Ada apa-apa soalan dalam ni? Sam, macam mana nak tahu BRN? Baru tahu pasal BRN. Okay, BRN ni singkatan kepada Big Round Number. Okay, maknanya number bulat. Seperti contoh, seperti contoh saya letakkan kat time frame ni, okay. Seperti contoh bila kita nampak ni kan. Bila kita nampak ni, okay, kita boleh consider this is support, okay. And then this is also support. And then this is also support. Okay, saya marking okay. This is resistant. Ini resistant. Okay. Ini support. Okay. Ini pun boleh consider resistant. Jadi bila kita tengok point-point ni, okay, ini adalah support resistant. Now, saya suka membaca pergerakan Dow Jones ni daripada 1000 dan 1500 punya movement. Maknanya 1000 pip yang pertama dengan 500 pip. Okay. Apa maksudnya ni? 500 pip. Jadi maksudnya kat sini, bila saya nak marking support and resistance, saya akan pergi ke nombor bulat. Contoh, okay, saya pun ambil line ni, okay, saya pun letaklah, oh ada support kat sini. Support kat sini apa? 33368. Jadi ini bukan nombor BRN. Jadi nombor BRN yang terdekat, kita boleh ambil mungkin 33500. 33500. Okay, nampak tak? 33500 kat atas ni. Dia di atas sedikit lah.
33,500 kan. Okay. So kalau saya ambil bawah lagi, kalau 33,500 tu maknanya 33,000. 33,000. Okay. Dekat bawah ni. Ini H4 guys. Ini H4. So maknanya daripada sini support ni pergi ke atas ni adalah 500 pip pergerakannya. So saya ambil lagi 33,500. The next 34, betul? 34. 34. So nampak tak? 34 ke atas ni. Jadi dekat harga 34 ni ada kawasan zon resistant. Kan ada zon resistant kat sini kan. Berhampiran dengan 34. Next 34 500. 34 500. Dekat atas ni 34 500. Okey. Dekat atas ni 34 500. Jadi apa yang saya sampaikan tadi tu 1000 pip punya movement ni maknanya sampai sini 500 pip. Daripada atas ni ke sini 500 pip. Daripada sini ke sini dah 1000 pips. Jadi kalau kita tengok kan ni daripada sini 500, 1000. Okey. Kita buat lagi, okey. 33,500. 32,500. 32,500. Okey, nampak tak? 32,500 betul-betul support ni . Support kat bawah ni. Lepas tu pergi harga 32. Okay. So bagi saya, setiap 1000 atau 500 movement ni, pasti akan ada zone support atau resistance. Korang perlu identify. Okay, korang perlu identify. Nampak tak? Kat sini ada point dia. Okay. Ni point support. Dekat sini pun ada point support. Okay. So lepas tu apa? 31,500, betul? 31,500. Jadi inilah nombor-nombor BRN yang sering kali saya gunakan. Kat sini ada zone resistant. Nampak dia breakout kat sini. Okay. 31,500, lepas tu 31. 31. Okay. Nampak kat sini pun ada lagi resistant, the breakout. Nampak. So korang boleh learn, boleh belajar based on BRN 100 dan 1000 pip punya movement ya. Daripada situ korang boleh belajar. Sebab dekat Dow Jones 500 dengan 1000 pip ni sap-sapsoi ya. Sap-sapsoi je. So kalau kita kira kita kira balik, saya buat daripada bawah lah 31 and then lepas tu 29,500. 30,500. Okay. And then 30. Betul? Harga 30. Okay. Lepas tu harga 29,500. 29,500. Okay. And then 29,000. That's a consider harga yang paling rendah. Okay, sekarang saya kira 500 pip. Berapa yang price dah naik 500 pip. Sampai sini 1000 pip. Betul. Jadi kan mudah untuk kita kira berapa dah dia naik.
Sampai sini kita dah tahu 1500 pip. Betul. Sampai atas ni 2000 pip. Nampak dia dah naik 1500. Okey. 1000, 1500, 2000. Lepas tu sampai sini kita dah tahu dia dah naik 2500 pip. Sampai sini kita dah tahu dia dah naik 3000. Nampak tak guys? Semua faham tak apa yang saya cuba sampaikan? Sini dah 3500. Jadi mudah. Maknanya kita gunakan konsep BRN 29, 29500, 3000, 3500. Sorry, 30500, 31000. And then naik atas ni dia dah 4000 pip. Naik atas ni dapat 4000 pip. Naik atas ni dah 4500. Okey. Naik atas ni dah 5000 pip. Jadi kat sini berapa dah price pergi daripada bawah? Average lah average. Based on yang ni average. Maknanya almost dah hampir 6000 pip 5500 pip. Nak tahu berapa dia naik, kau boleh tengok daripada OHLC. Okay. So kan jelas bila kita dapat identify based on BRN. So di kawasan-kawasan BRN tu kita boleh dapat tengok kat sini ada support. Okay. Kat sini ada breakout resistance. Korang boleh study. Kat sini nampak dia sampai resistance ni dia akan break. Sampai kat support ni dia akan naik balik. Jadi based on benda-benda ni semua korang boleh study. Boleh study untuk next movement. Sama juga macam mana dia turun. Kau tengok nampak tak kat sini? Saya masih ingat candle ni. Ini candle CPI ni. CPI bulan 11. 11 ke bulan 9. Pum dia jatuh 1600 pip. Dalam masa satu hari 1600 pip. Tengok dia ambil kat mana? Dia ambil dekat 32500. Harga resisten. Harga dekat kawasan resisten dekat zone BRN 32500. Nampak? Sampai kat bawah ni. Sini pun sama. Dia sell balik, nampak? Ambil dekat mana? Zone 33500. Kawasan BRN. Jadi, saya suka nak korang study kawasan BRN. Nampak? Dia naik balik dekat kawasan BRN juga. Nampak? Support dekat 31. So, the moment movement 500 dan 1000 pip ni pergi, korang counting dekat situ, marking, ada tak kawasan support and resistance dekat situ? Kalau ada, korang marking, kau tengok. Kalau kat resistance, mungkin ada potential kau boleh buy. Kalau dekat, kau boleh sell. Kalau dekat support, ada potential kau boleh buy. So, macam projection yang kita nampak, tahun 2023, there's a possibility price akan lebih mendominasi nak turun. Kita cari zone-zone BRN yang ada potential untuk market direction sell. Ambil lah kawasan-kawasan resisten yang terbaik.
Okay, macam mana so far? Faham tak apa yang saya cuba explain? This is a simple method. Ini method yang saya gunakan. Sebab saya bukan pakar dalam Fibonacci, saya bukan pakar dalam indikator-indikator yang lain. Tapi saya dapat kefahaman BRN punya method ni based on movement yang Dow Jones sering kali buat. It's a very simple. For every single 500 pip dan 1000 pips dengan kiraan daripada bid on number 29,000, 30,000. Macam sekarang price ada kat mana ni? Price sekarang ada dekat price berapa sekarang ni 33,948. Maknanya dia dah berhampiran dekat 334, 34. Semalam dah ada break sikit, semalam market jatuh. Okay. So korang carilah point-point. So saya menjangkakan there's a potential market boleh naik. Apatah lagi dia ada dekat kawasan 34, zone BRN yang terhampir. Jadi hopefully dia boleh pergi sampai 34,500. 34,500 kat mana? Lebih kurang kat atas ni lah. So naik lagi 500 pip. Okay guys, any questions? Ada apa-apa soalan? Tadi pun saya scalping pun tadi dah dapat $2. Okay. Lebih kurang 1.97. Okay, macam kat sini ni. Okay, mungkin dia akan pergi sampai bawah ni. Kalau dia break, dia potential untuk market boleh turun lagi. Tapi kalau sebaliknya, mungkin kat kawasan ni kita boleh buy. Okay. Market sekarang tengah nak turun pula. Okay, cuba kita buy satu. Okay. Set 10 pip. Set kat atas tu. Kalau takut kan, risau kan, nak buat SL lah, buatlah SL. Letak SL 10 pip. 10 pip kat sini je. Tak jauh. Nak kena dah. Kau tengok tu. Ni. Saya letak stop loss ni. Dah kena tadi kalau letak 10 pip dah letak kena ni. Kita main-mainkan dia. Kena tak kena. Kena tak kena. Cuba kita main-mainkan perasaan market ni kan. Kita nak letak SL tapi kita tarik-tarik. Datang lah. Nampak? Meh. Man. Tengok, takut dia. Dia pun takut lah, main-main lah dia ni. Nak letak SL ke tak ni? Kalau kat bawah ni, $3. Tapi ni guys, akaun, ini pun akaun perang. Letak je lah ni. Letak, okay, dummy candle Oh, semua rindu dummy candle Okay, saya buat dummy candle satu. Buat dummy candle. Kali hijau. Okay. Ramai orang terkono dummy candle ni. Kita buat dummy candle kat situ. Maknanya kita buat fokus yang market boleh naik terbang. Kena lukis, kena dummy. At least candle dummy ni kadang-kadang kan, walaupun market tu tak pergi kat tempat yang kau nak tu, tapi sometimes dia bagi kau orang sedikit ketenangan tau. Oh, macam gitu kalau dia dah jadi motivate. Sebagai motivasi juga candle dummy ni.
Okey, nampaknya candle dummy belum jadi lagi dia belum cukup matang lagi ya. Bagusnya candle dummy ni kau boleh pindah-pindah. Macam kat sini tak jadi, pindahkan dia. Ha. Jarang Rabu lemau macam ni. Nak kata lemau taklah lemau juga. Mungkin lepas pukul 12 ni kot baru dia pergi. Kalau tak jahit juga kena karaoke satu kali bah. Boleh. Okey, nampaknya ada yang dah nak dengar cakap. Takut-takut ada nak HTP Okey guys, settle dah kena TP. Okey, dah kena TP. Kita dapat TP yang ketiga malam ni nampaknya. Okey. Guys, dah TP dah. Ngam-ngam 3 TP, semua 10 pip, dapat $3. Alhamdulillah. Ada yang follow ke? Ada yang follow? Saya scalping. Mantap. Okey guys, jam dah pukul 11, 9 minit malam. Lepas waktu lunch, kat sana baru fly kot. InsyaAllah, amin. Saya pun baru nak makan ni. Okay, baru nak makan guys. Oh, kita ada teman. Kita ada teman di Indonesia. Dia kata di Indonesia baru jam 22. Oh, baru jam 9. Ya, kita lambat. Kita sama Indonesia beda 1 jam. Jaga kesihatan, bah. Makan dulu. Terima kasih, terima kasih. Okay guys, sampai sini dulu perkongsian saya. InsyaAllah ada masa dan ketika nanti kita sambung lagi live. Apapun saya harap perkongsian saya malam ni korang boleh take note, boleh jadikan rujukan. Ada info-info yang bagus berkaitan dengan market, saya akan cuba kongsikan, okay? So guys, sampai sini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera semua. Assalamualaikum.